try lagi nanti untuk yang scoring dengan rating. Tapi kita boleh ada lagi satu cara iaitu VLOOKUP. Macam VLOOKUP ni dia tengok kita cari value, yang VLOOKUP is vertical. Okay, VLOOKUP is vertical tapi kalau HLOOKUP is horizontal. Nanti kita akan pergi tengok contoh untuk VLOOKUP dekat bawah nanti. Kita akan pergi tengok contoh nanti. Sebelum tu kita tengok macam mana kita nak guna VLOOKUP untuk this one. Alright. So basically kalau VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, and then dia akan tunjuklah look for a value in the leftmost column of table and then returns a value in the same row from column you specified. By default the table must be sorted in ascending order. So maksudnya kita akan refer dekat table ni juga. Okay, kita just double click and then lookup value. Lookup value ni always apa kita punya target lah. So kita nak tengok yang 4 ni. Okay. Table array ni always is reference table. Kalau kita kat sini, kita buat yang ni lah. And then make sure kita kunci terus. F4, comma, call index number. Okay. Satu orang kata apa, tips untuk VLOOKUP ni, kita always kena ingat kita punya column index number. Column index number ni maksudnya apa return value yang kita nak. Contoh kat sini kita nak rating. So kita tengok kita punya table array kita ada 1, 2. So rating ni dekat kolom yang ke-2, right? Jadi kita kena buat 2 kat sini. Kalau kita ada table 1, 2, 3 contoh. Okay, contoh 1, 2, 3. Rating ni dekat nombor 3, kita kena buat 3 kat sini. Nanti kita pergi lagi tengok contoh dekat bawah nanti. Tapi kita proceed dengan contoh ni dulu. 2 and then comma, call index number. Table array dah ke? VLOOKUP, okay. VLOOKUP. Koma, baik. Koma 2, koma. Kita nak exact match Okay, got so. Jadi kita kunci yang ni. F4. Okay, kita dapatlah excellent. Betul tak? Kalau 4 excellent. Jadi kita just copy je. So dapatlah sama jawapan kat sini. Jadi kalau kita tukar pun dia akan auto kat sini. Poor. Okay, sini. Poor. Okay. Itu beza dia. So actually kalau kita ada a big data, okay, kita boleh pilih sama ada kalau kita macam nak search and find lah, kita boleh guna choose, kita boleh guna match and index ataupun kita nak guna VLOOKUP. Tapi yang paling popular adalah VLOOKUP lah. Mostly orang guna VLOOKUP. And then choose ni susahnya sebab bayangkan kalau kita ada banyak benda ni. Macam down benda ni sehingga melerik-lerik kan. Jadi dia susah benda tu lah. Tapi kalau in case untuk go to simple formula, kalau contoh just grade A, B, C, D untuk cikgu-cikgu sekolah, untuk apa orang kata scoring markah budak-budak sekolah, untuk exam semua, I think better guna choose je lah. So dia boleh tentukan terus. Kalau markah 70 is B, grade B. Kalau 80 grade A. So dia memang cepat. Cikgu tak payah nak key in 80 A, 75 B. Tak payah manual. Is auto already. Kita just key in markah dia orang, rating terus automatic. Okay. So this is important pasal Excel lah. Dia boleh percepatkan kerja-kerja kita lah. Okay. Itu adalah beza antara choose, match and VLOOKUP. Kat sini saya ada sertakan formula dia, basic formula. Ikut susunan dia lah. So setiap formula dia akan ada dia punya requirements ataupun dia orang punya apa orang kata dia orang punya arguments. Okay, dia ada arguments dia yang kita kena select. Macam saya tadi kan, saya buat contoh tadi yang tak dapat error tu, ada sikit argument yang salah terus tak dapat. Alright. Terus argument yang salah terus tak dapat. Macam tadi saya start dekat situ, so maybe ada a few koma salah pun dia tak boleh run. Okay, no value return. Jadi make sure setiap koma, setiap bracket tu betul. Macam saya tu dah gelabah dah tadi sebab benda tu tak dapat. Sometimes dia macam error sikit pun dia dah tak dapat. Okay. So take your time. Okay. Excel ni dia tak boleh rushing. Okay. Because kita play with data. Dia kena relax je. And then you kena take time and then try tengok data, formula semua and then buat. InsyaAllah boleh lah. Macam saya pun it takes time, bukan it's a one night punya job lah. It's actually a journey, you kena learn
sedikit lah orang kata. Okay, hari ni belajar ni, esok belajar ni. Make sure kita ingat bila kita praktik. Hari ni kita belajar choose, so kita guna choose dalam kita punya kerja. Kalau kita belajar match and index, kita try apply dekat mana kita boleh guna match and index. So insyaAllah lah kita akan terus ingat dan kita boleh apply untuk benda lain. Right? And then contoh, kalau you ada banyak data, okay, ini additional information. Contoh saya ada data untuk Southeast Asia punya country, Malaysia, Brunei semua. Kita ada population, area, unemployment rate dengan total tax rate. Contoh saya nak tahu daripada semua negara Southeast Asia, saya nak tahu population mana yang paling tinggi. Okay, so kita boleh guna max lah actually. Max, kita guna max, kita akan dapat daripada ni, daripada formula equal max, kita highlight je semua cell yang kita nak compare. So dia akan dapat maximum value. Jadi 270,000 ni adalah negara yang paling besar lah, iaitu Indonesia. Kalau minimum pula is the lowest numbers. Macam ni keluas population paling sikit dekat South Asia adalah minimum. You highlight semua data, you akan get the Brunei lah 433. Okay. Tapi sekarang ni kita dapat value. Okay. So that's why VLOOKUP dengan index and match ni penting, because you boleh buat calculation, you boleh guna formula untuk get the, orang kata apa, numerical punya output. You boleh dapat the figures, maximum, minimum amount, large amount, small amount. Tapi the data is belongs to which one, which country ataupun which person. Okay, kita nak tentukan benda tu. So that's why kita still perlukan VLOOKUP ataupun index and match functions. Okay, so dua benda lah. Satu, formula untuk calculation ataupun extract the data. Second, untuk kita orang kata finalize the output lah, untuk tentukan is belongs to which group. Okay, yang ni saya bagi contoh macam mana fungsi max, minimum, large and small untuk calculation. Contoh, kalau you ada a lot of data, 100 data, maximum untuk nilai yang paling tinggi, minimum nilai yang paling rendah. Okay, yang paling menarik adalah fungsi large and small. Okay, because large and small you boleh extract data, you nak tengok yang paling large ataupun second large, third large. You boleh decide whichever yang you nak. Contoh, I nak tengok yang negara yang ketiga lah, population paling besar, large, tapi saya nak tengok yang ranking ketiga. Saya boleh tentukan je kat sini. Sama dengan large, okay. Okay, equal large, double click. I highlight je semua cell kat sini, comma, perasan K. K kalau kita belajar numerical mathematics ataupun mathematics, K is a macam kita punya anu lah, right? So K is pemboleh ubah lah. Jadi kita nak large yang keberapa? Kalau nak large yang pertama, better kita guna max punya function, betul tak? So yang large ni maybe kita nak tengok negara yang ketiga populasi paling tinggi. So kita tentukan nombor 3. Alright? So dia akan extract population yang ketiga paling ramai. So dia bagi kat sini 96,462. Actually it belongs to Vietnam. Jadi dari sini kita dapat tahulah negara Southeast Asia, Vietnam adalah negara yang ketiga mempunyai penduduk yang paling ramai. So macam itulah kita analyse the data. Small pula pun sama. Contoh small, saya nak tengok negara yang nombor 3 paling sikit. Population paling sikit, nombor 3 paling sikit lah. Sama juga, small, saya just tukar ada parameter K. K it will be determined ranking 5 small yang ke-6 ataupun large yang ke-3, large yang ke-5 is depend on you and is depend on your objective. Alright? So it's a parameter, so you can change anytime lah. You boleh tukar apa yang you nak. Contoh, I nak cari yang ketiga juga. So dia akan bagi 7,000. 7,000 maksudnya Laos. Maksudnya Laos adalah negara yang ketiga paling sikit lah, orang kata. Penduduk yang paling sikit. So macam itulah kita guna function max, minimum, large and juga small. So yang ni pun korang boleh take note. Maybe korang akan guna this function during your analysis ataupun during your assignment ataupun apa-apalah. Okay, so this is simple functions but it's very useful lah. Okay, tak payah buat manual. Okay, kemudian data ni contohnya saya akan ada data ni, saya nak buat analisis kat sini. Contoh kat sini. And then, contoh kat sini saya tahu dah area lah tadi. Okay, area. Saya dapat dah yang ni. Saya dah tahu dah max, minimum. Tapi yang ni lagi mudah sebab kita boleh select negara mana yang kita nak tengok. Yang ni yang paling best pasal VLOOKUP ataupun index dengan match. Because
you boleh decide yang country mana you nak tengok. Contoh, I nak tengok Thailand lah. So, terus dapat result. So, macam mana nak dapat result? Kita guna VLOOKUP function. Alright? Macam mana nak guna VLOOKUP function? Contoh, kita nak cari yang population lah. Okay? Population. Country, macam saya cakap tadi, country kita boleh buat drop down list. Macam mana nak buat? Data. And then you go to data validation. And then data, you go to the list. Okay? And then you highlight lah whatever country yang you nak select. Alright, so I select all and then I click OK. So kita dapat dah which country yang kita nak select as our VLOOKUP. Okay. And then sekarang saya nak tentukan berapa population dia. So population dekat, saya tahu dah population 1, 2, 3, 4, 5. Alright. VLOOKUP always remember apa yang you nak cari, you kena define dia dekat yang mana. Contoh area, okay. You tengoklah formula area, I dah decide. Okay, I dah letak nombor 3. You tak boleh apply nombor 3 untuk cari population because population dia dekat nombor 2 ni kat sini. Okay, so you buat VLOOKUP, double click. Alright, and then lookup value is negara mana yang kita cari. Table array, you can highlight lah everything here. Maybe you akan guna unemployment rate later on, is okay. You just highlight, okay, and then comma. And then you collect index number. This one you call which output yang you nak. Okay, this is output. Okay, call index number is, column index number is the output. Negara mana yang you nak is population. Population is our objective. So column dengan nombor 2. Column nombor 2. And then kalau salah, kita nak exact match. Okay, kita nak exact match and then close. Sekarang ni saya tak pilih country mana, jadi saya akan select sekarang. Contoh saya nak tengok Malaysia, berapa population Malaysia. Okay, saya dapatlah 33 juta. 31 juta. Okay, 31,949. Saya nak tengok Laos lah. So saya klik Laos, dia akan tukar. Sama juga dengan area. Kita boleh select whichever yang kita nak tengok. Okay. Jadi dua function yang agak menarik bagi saya adalah drop. Okay, yang untuk your punya data ataupun analisis, drop down list. Second is a VLOOKUP ataupun index and match lah untuk korang cari the final answer. Because kalau you nak cari data, you tak nak dah scroll everything here and there, scroll sana, scroll sini, cari sana, cari sini, tak sempat. So bila you ada VLOOKUP dekat you punya data, so you just select je and then terus keluar result. I think this is the most efficient way lah. Macam mana kita nak get back kita punya data. Alright. Sama juga dengan index and mesh. Cuma yang ni kena guna index lah. Okay. So index maksudnya index. Alright. Then kita punya array is kat sini. Kita punya array is I. Array is yang ni. Kita punya area. Sebab yang ni objektif dia area. And then kita punya mesh pula kita kena select the country. And then kita highlight kita punya, orang kata column number, this one. So country is column ni, daripada G60 sampai G68. Then close, and then 0 ni is the exact match lah. Okay, and then close bracket ada 2 part yang Philippines. Okay, next saya nak sambung untuk VLOOKUP. Okay, apa beza VLOOKUP dengan HLOOKUP? Okay, kalau VLOOKUP, always remember VLOOKUP is vertical. Okay. And then HLOOKUP is horizontal. So, maksudnya data yang sama tapi boleh display dalam bentuk yang berbeza. Ada orang dia suka record vertical macam ni. Negeri ke bawah, okay? So dia panggil vertical. So dia ada Januari, Februari, March data dia, total sale. Alright. Jadi setengah orang dia suka record macam ni. Tapi it's not fixed rule. You tak semestinya kena record macam ni. Maybe I selesa, I nak buat bulan ke bawah. Januari sampai Disember macam ni. And then negeri dekat atas kat sini. Secara melintang. Pun boleh. Tapi result dia still sama. Cuma bila kita nak guna yang VLOOKUP, kita kena make sure kita pilih yang betul lah. Kalau data kita melintang macam ni, kalau kita nak VLOOKUP value kita is negeri,
Tapi data kita melintang, kita guna hash lookup because it's horizontal. Okay. Kalau kita nak guna VLOOKUP, kita bila data kita macam ni, kita guna VLOOKUP. Okay. Contoh saya nak cari total sale. Okay. Total sale saya tahu. Total sale saya tengok dia dekat kolom berapa. Okay. 1. Allah besarnya. Okay. Tengok kat bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Maksudnya total sale dekat nombor 5. So bila saya buat VLOOKUP function, formula dia sama juga dengan yang atas tadi. Equal VLOOKUP, okay. Apa yang kita nak cari? For sure is states lah. Okay. Negeri mana yang kita nak cari. So bila kita buat states, comma, and then kat sini is the table array. Always kita kena kunci lah kalau benda ni kita nak buat banyak benda lagi kan. So dari sini, kita dah log semua cell ni, and then kita akan call untuk output, kita akan call yang column nombor 5 sahaja. So dia akan call total sale sahaja, and then kita akan pilih false lah untuk exact match. Okay. So kita akan dapat Putrajaya 1, 1, 2, 3. Contoh kita nak tukar KL. Tukar je lah dekat atas ni. So bila kita tukar KL, automatic dapat 672. Jadi value dia sama. Bila kita nak buat hash lookup pula, so negeri dia dekat sini. So kita akan tengok dekat sini. Kita row kita 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga 5. Okay, kita nak panggil row yang kelima juga. Okay, cuma bezanya kita punya keadaan data kita berbeza je lah. So daripada VLOOKUP kita guna hash lookup. Okay, so hash lookup maksudnya bila kita data yang kita nak cari tu negeri ni duduk dalam keadaan yang melintang, kita guna hash lookup. Dia depends on kita punya lookup value. Lookup value ni objektif kita. Kalau kita nak based on negeri, okay, kalau negeri duduk melintang, kita guna hash lookup. Kalau negeri dengan menegak, kita guna VLOOKUP, vertical. Tu beza dia. And then sebelum saya habiskan topik untuk choose match and index, because masa pun dah nak habis, okay. So saya akan bagi satu tips macam mana you nak copy. Contoh you ada table macam ni, okay. You ada table macam ni. Okay. You ada table macam ni, you nak copy dalam bentuk macam ni, macam mana? Okay. Nak tukar dia punya pattern, okay. Caranya mudah je. Ni additional tips you boleh apply untuk apa-apa kerja yang you nak buat nanti, nak copy paste table. Daripada melintang macam ni, you nak copy biar jadi menegak macam mana. So you highlight je semua, okay. Okay, you highlight je contoh section ni lah. Control C always guna, orang kata yang kita belajar minggu yang sebelum ni kita belajar shortcut keys. Nak copy tak payah right click and then cari copy and then right click lagi paste, tak payah. Kita select je and then you control C copy, and then dekat sini nanti kalau you perasan akan ada satu macam ni, transpose. Okay, you click je transpose. So daripada KL Selangor menegak macam ni, dia akan jadi melintang. So that's how you nak rearrange you punya data punya structure. Daripada melintang ke menegak ataupun menegak ke melintang pun boleh. Buat step yang sama juga. Contoh daripada melintang ni, copy juga and then control V. Control V ataupun sini right click pun boleh sebab kita nak tengok yang transpose. Okay, transpose, right. Dapat balik daripada table asal. Jadi this is additional tips lah, you boleh buat transpose, okay.